Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Jadi kembali lagi bersama aku, Iskandar Syukri dalam channel Buat Apa Je Tu. Okay, so depan aku sekarang ni ada satu bungkusan daripada Dasher. So kalau korang nak tahu apa yang ada dalam bungkusan ni, jom kita intro dulu. Okay, welcome back guys. So, korang masih lagi bersama dengan aku, host korang dalam channel Buat Apa Je Tu, Iskandar Syukri. First kali aku nak beritahu, yang ni bukan aku punya, yang ni adalah Ipa aku punya. So, dia dah beli dan dia nak minta aku untuk unboxing lah. Actually, waktu dia terima bungkusan ni, dia dah buka pun. So, dia dah tengok sikit apa yang ada dalam bungkusan ni dan pastikan semua barang yang dia terima tu okey. Aku dengan berbesar hati menerimalah bungkusan ni daripada dia untuk tunjuk dekat korang apa yang ada dekat dalam bungkusan ni, dan mungkin aku akan terangkan sedikit lah berkenaan dengan barang dalam bungkusan ni. So aku tak nak buang masa, jom kita buka dulu okay. Kalau korang tengok sekarang ni dah buka dah pun. So kita tengok sekali lagi, buka. Okay, so inilah barang yang ada dekat dalam dia. So dekat dalam ni dah tak ada apa-apa dah. Alright, so depan aku ni adalah satu produk daripada Halo. Yang ni adalah Halo Solar. Okay, kalau korang boleh tengok dekat sini. Okay, so dekat sini dia ada bagi satu screen protector lah untuk Halo LS05. Okay, untuk pengetahuan korang, Halo ni dimiliki oleh Dongguan Lisheng Electronics Co Limited, yang mana dia adalah sebuah company di China, yang mana fokusnya adalah lebih kepada Bluetooth headset dan juga smart wearables ataupun smartwatch lah. So sekarang ni depan aku adalah smartwatch keluaran dia, iaitu Halo Solar LS05. Untuk pengetahuan korang juga, pada awal penubuhannya company Dongguan Lisheng ni, aku sebut Halo lah senang. Okay, Halo ni dia duduk di bawah seliaan Xiaomi sebenarnya. Okay, di mana dia duduk juga bersama dengan subsidiary Xiaomi yang lain seperti Amazfit. So sekarang ni kalau korang tahu, Amazfit memang dia dah lebih maju ke depan dan telah banyak siri-siri jam dia. So sekarang ni Halo pula dia nak ikut macam mana Amazfit lakukanlah. Sebab aku just baca beberapa artikel sajalah. So sejauh mana kebenaran dia masih belum pasti. Okay, first kali aku bagi tahu kotak ni memang dah dibuka lah daripada bahagian bawah ni. Kita tengok dulu bahagian luar dia. Okay, so bahagian depan korang nampak dekat sini dia ada gambar jam ni sendiri. Kemudian bahagian tepi ada tulis Halo. Kemudian bahagian tepi sini juga adalah Halo. Bawah dan juga atas tak ada apa-apa. So yang ni just dia punya serial number semua. Dan seterusnya kita tengok sikit bahagian belakang. So dia tulis dekat sini Halo Solar. Okay, metal body, ada 12 port mode, size sleep management, all day heart rate monitor, 30 days standby, TFT HD touchscreen lah. Okay, kalau korang yang tak tahu, TFT ni adalah salah satu jenis LCD. Okay, so yang ni adalah basic parameters dia. Yang ni adalah Halo Solar, model Halo LS05-1. Okay, bateri kapasiti adalah sebanyak 340 mAh So agak besar juga untuk jam yang nipis macam ni. So yang ni dia menggunakan bateri jenis lithium ion, charging voltage 5V. So yang ni size dia punya jam lah, 45.3 kali dengan 11.4 mm. Kemudian dia juga adalah water and dust proof IP68. Untuk IP68, rating dia kebiasaannya adalah 5 atm lah. Okay, so maksudnya dia boleh bertahan sehingga kedalaman 50 meter ke dalam air lah. So kalau korang just renang biasa di kolam ataupun di sungai apa semua tu, sepatutnya tiada masalah, selagi korang tak ada plan untuk pergi diving lah. Okay, untuk working temperature jam ni dia boleh duduk di dalam suhu negatif 20 darjah Celsius sehingga 45 darjah Celsius. Selagi korang tak ada rendam dalam air panas ke apa ke, so should be no problem. Okay, kemudian Bluetooth dia adalah menggunakan version 5.0 lah. So dekat dalam kotak ni korang akan dapat smartwatch sendiri, watch strap dia punya tali, kemudian dia ada charging cable dan juga user manual. So itu saja yang ada dekat kotak ni. Aku tak nak buang masa, jom kita pergi dekat bahagian dalam pula. Memandangkan bawah ni dah buka, so aku just tolak je daripada atas. Okay. Okay, so ni kotak dia. Okay, so ni letak tepi dulu. Okay, so yang ni ada satu kotak hitam di dalam kotak dia tadi. So dekat sini dia tak ada apa-apa tulisan. Okay, so terus terpaparlah jam dia. Okay, so kita tengok dulu apa dalam kotak. Okay, so ni jam dia. Ni ada stiker nanti aku cabut. Kemudian dia ada dia punya buku manual. Okay.
Kemudian dia ada charging cable. Jadi dia yang ni USB Type A. Dan juga yang ni dia punya special charger lah untuk jam ni sendiri. So aku rasa itu saja yang ada dalam kotak. So maksud dia smartwatch dia yang ni dan juga strap. So maksudnya dekat sini walaupun dia tulis watch strap, maksudnya yang ni adalah yang ada pada jam lah. Tak ada watch strap tambahan yang diberikan dalam kotak lah. So ini satu sahaja watch strap dia. Ok, so sekarang ni kita pergi kepada jam dia. Ini dia stiker saja. Sekarang ni kita akan go through luaran dia dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam. Ok, so macam dia claim, dia punya body ni, dia punya bezel semua ni adalah menggunakan metal. Function button ni juga adalah menggunakan metal. Untuk bahagian dia punya screen ni pula, dia memang gunakan glass. Cuma sama ada dia gunakan tempered glass biasa ataupun Gorilla Glass, yang tu aku tidak pastilah. Sebab aku cari pun memang tak jumpa jugalah. Tali pula adalah tali jenis silikon ya. So dia tidak stretchable sangat, tapi dia still flexible. Kemudian dekat sini dia ada tulisan Halo, dia punya brand. Dan buckle ni pula menggunakan material metal jugalah. Bahagian belakang ni pula dia menggunakan plastik lah. So yang bahagian sensor ni pula adalah menggunakan kaca ya. Cuma aku tak tahu sama ada dia pakai Gorilla Glass ke ataupun just tempered glass biasa lah. So dekat bawah ni pula dia ada pogo pin. Yang ni adalah pin untuk pengecasan. So itu sahaja berkenaan dia punya luaran lah. Ok, so aku akan mulakan dengan on jam ni ya. So kita just tekan lama-lama lah. Ok, so dia dah vibrate. Dan dia dah ready. Sekejap je. Ok, so yang ni dia tak ada function touch wake up screen Ok, screen dia agak cantik juga. Cumanya korang still boleh nampak pixel dia lah. Sebab pixel dia tak tinggi sangat, iaitu 240 x 240 pixel sahaja untuk skrin ni. Ok, untuk pengetahuan korang, untuk bahagian dia punya operating system pula, dia bukanlah menggunakan Android, tetapi sebaliknya dia menggunakan OS untuk wearables yang dibangkitkan sendiri. Jam ni dia juga support untuk Android 4.4 ke atas, dan dia juga support iOS 8.0 ke atas lah. Ok, so aku akan bawa korang untuk walk through sedikit dia punya sistem lah. Ok, first kali kalau korang klik function button tepi ni, korang akan dibawa kepada dia punya main screen lah, di mana yang ni adalah menunjukkan waktu dan juga beberapa benda lain lah dekat sini, seperti cuaca, tarikh, hari dan juga tracking lah. So daripada main screen ni, kalau korang klik lama dekat dia punya screen selama lebih kurang 3 saat macam tu, korang akan dibawa kepada dia punya untuk penukaran watch faces lah. So daripada sini korang boleh slide dan carilah watch faces yang korang nak gunakan. Ok, seterusnya aku akan tunjuk pula untuk swiping ya. Ok, first kali kalau korang swipe daripada kiri ke kanan, korang akan dibawa kepada exercise pernafasan lah. So korang boleh pilih lah sama ada nak exercise untuk 1 minit ataupun 2 minit. Once korang tekan button start bawah ni, so dia akan bawa korang untuk relax dan ajar korang untuk kawal pernafasan korang lah. Ok, kemudian kalau korang swipe lagi daripada kiri ke kanan, korang akan dibawa kepada fungsi ramalan cuaca lah, di mana dekat bahagian atas ni korang akan nampak cuaca untuk hari ni. Dan di bahagian bawah ni ada 3 hari akan datang punya ramalan cuaca lah. Kemudian kita swipe lagi daripada kiri ke kanan. Yang ni adalah sleep tracker. So dekat sini dah tunjuk lah. Mungkin dekat atas ni korang akan dapat total waktu tidur korang. Dan dekat bawah ni dia ada sedikit detail deep sleep dan juga light sleep lah. Okay, so dia akan dipaparkan di sini untuk korang punya sleep tracking. So kita swipe lagi daripada kiri ke kanan. So yang ni pula adalah heart rate monitor lah. So memandangkan aku tak pakai lagi, so dia tak dapat nak detect. Kita swipe lagi daripada kiri ke kanan. Ok, yang ni korang akan dibawa kepada bahagian step tracker lah. Ok, korang boleh tengok dekat sini dia ada tulis step, dia ada tulis kilometer dan juga calorie burn. So itu sahaja untuk bahagian tracking. Kalau kita swipe lagi daripada kiri ke kanan, dan itu saja kita kembali kepada dia punya main screen lah. Ok, kalau korang swipe daripada kanan ke kiri pun function dia sama saja. So kita settle satu part. Ok, seterusnya aku akan swipe daripada atas ke bawah. Ok, so sekarang ni kalau atas ke bawah korang akan masuk ke bahagian dia punya control center lah. So dekat sini dia ada masa, tarikh, kemudian capacity battery, kemudian dia ada yang ni mungkin find my phone lah. Tapi tak boleh sebab aku tak connect lagi. Kemudian yang ni brightness adjustment. Yang ni manual Korang takkan dapat adaptive brightness sebab dia memang tak ada sensor cahaya lah. Di mana kalau korang duduk dekat tempat cerah ke macam mana ke, dia takkan adjust secara auto. Kemudian kita back.
Okey, yang ni mungkin sleep mode lah. Kemudian last sekali adalah dia punya fungsi setting. So aku klik setting dekat sini. So ada beberapa setting yang korang boleh tengok dekat sini, iaitu watch faces. So kalau korang klik watch faces ni, korang akan pergi dekat watch faces function lah. So yang ni kita dah setting tadi. Kemudian brightness. Okay, brightness pun dah ada dekat control center tadi. So kita back. Kemudian dia ada about. So ni ada dia punya version lah untuk OS ni. Kemudian yang ni adalah button power off dan juga reset. So itu saja untuk bahagian setting. So kita back semula. Dan itu saja untuk bahagian setting dan juga bahagian control center ni lah. Ok, seterusnya aku akan swipe daripada bawah ke atas. Ok, dekat sini korang akan nampak beberapa lagi fungsi lain lah pada jam ni. Ok, first kali korang akan nampak dia punya stat. So stat ni adalah kalau korang klik, korang akan pergi dekat step tracker tadilah. Tiba-tiba je ada 10 step kan, padahal aku duduk je kat sini. Ok, so kita back balik. Ok, yang ni adalah BPM, pun ada dekat bahagian yang luar tadi. So yang ni adalah untuk bacaan heart rate lah. Kemudian dia ada spot function. Ok, untuk spot dekat sini dia kata ada 12 senaman lah. So first kali dia ada jogging, dia ada fast walking, ada biking ataupun cycling. Kemudian dia ada climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gimnastik, basketball, football dan juga rowing. So dekat dalam ni dia ada 12 senaman lah. Betul lah seperti mana yang dia claim. Ok, kita pergi pula dekat bahagian seterusnya, iaitu bahagian weather. So kalau aku klik kat sini, dia akan pergi dekat paparan cuaca macam yang dekat luar tadi. So back semula. So yang ni adalah bahagian sleep tracking. So korang akan dipaparkan dengan korang punya laporan tidur untuk malam tadi lah. Kemudian back semula, kita terus ke bahagian notice. Notice ni sebenarnya adalah notification lah. Ada sedikit broken English, so dia tulis notice. Kemudian adalah fungsi music setting. Kalau korang dah kenal dengan phone korang, jam ni korang boleh gunakan untuk control lah tanpa pegang phone korang. So back semula, kita pergi. Ok, dia ada more dekat sini. Ok, so ni adalah fungsi tambahan di mana dia ada stopwatch, ada countdown, kemudian dia ada function find phone, yang mana function ni dia dah ada dekat bahagian control center tadi lah. Kemudian yang last sekali adalah breath training lah. Yang ni pun dia dah ada dekat bahagian yang korang swipe kiri ke kanan tadi lah. So itu sahaja yang ada dekat bahagian ni. So kita back lagi. Dan last sekali korang akan dapat bahagian setting. So setting ni macam setting yang dekat control center tadi lah. So sama sahaja. So itu sahajalah serba sedikit tentang jam ini. So itu sahaja, aku dah cover dah semua yang diperlukan pada jam ni. So aku dah tunjukkan kepada korang daripada unboxing sehinggalah pada walkthrough semua fungsi yang ada dekat dalam jam ni. Dan aku rasa itu sahaja. Korang jangan lupa like, share dan subscribe channel Buat Apa Je Tu. Dan korang boleh tinggalkan komen dekat bawah apa-apa saja yang korang nak tanya dan nak tahu tentang jam ni. Dan aku akan cuba menjawab persoalan korang lah. So itu saja, kita akan berjumpa lagi dalam next video. Bye bye.